Betul. Alright. Semuanya saya minta maaf sebab saya duduk cari kat WhatsApp tu, grup tu. Punya kat Telegram. Tu lambat sikit lah. Cuma saya dapat cakap tadi dengan siapa dia. Dengan wakil kelas tadi tu. Ada saya tanya dia dalam kuliah dah belajar atau belum coding. Sebab kalau boleh saya dah nak masuk coding. Si algorithm tu kita dah cover dah. So saya tak nak ulam dia sama lah. Tapi kalau nak buat latihan boleh je. Maksudnya tengok kes-kes yang ada dalam klip tu dah ada banyak exercise tu. So boleh buat dalam algorithm lah. Untuk exercise yang dah ada tu. Cuma saya rasa mungkin kita boleh tengok dulu dari segi coding ni. Dia dah masuk Java lah. So kita tak perlu tengok algorithm dah. So kita tengok salah satu exercise yang dah ada dekat klip tu. Kita tengah nak buat ni sebenarnya. Kita masing-masing submit. Tak apa, saya hide dulu yang ni. Kita tengok satu exercise yang dah ada Okay, ni klip kita. Current week. So current week sekarang ni dah masuk introduction to problem solving using computer. Cuma kalau saya tengok nota dekat sini dah ada. Tapi mungkin kuliah hari Khamis ni kot. Belum sentuh lagi lah. Tapi saya sentuh terus lah. Okay, kalau tengok kat sini dia ada elementary programming. Basically dia tak ada lah programming sangat tapi saya akan tunjuk lah. Untuk lab ni kita tengok sedikit tentang Java Kita buka ni lab 3 exercise. Okay. Kita ambil yang pertama So yang lain-lain nanti you all submit dan sebagai exercise lah. Okay. Okay, dia kata kat sini write a program that calculates telephone bills. Okay, nak tulis satu program lah. Kita belajar Java, so kita akan buat Java code to calculate telephone bill for a year, setahun. Okay, then print the frequent telephone usage according to the table given below. Okay, 1 year payment, total hours, formula. Okay. Faham tak soalan ni kan? Soalan ni kurang difahami sikit. Kena baca lama sikit baru boleh faham. Soalan ni sampai sini je. Sampai table bawah ni. Okay, yang pertama kita kena faham ni nak calculate telefon bill. So kalau dalam coding ni ataupun dalam kita buat flow pun, dia mesti ada input, ada proses and then ada output dia. So output dia inilah, dan print ni output dia lah. Okay. So input dia apa? Input dia tengok kat formula ni total hours lah. Okay, 1 year tu kita tahulah. Okay, total hours ni 1 year. 1 year. Tu ni 1 year. Okay, so kita kena masukkan untuk telefon bill untuk 1 tahun. Total hours. Mungkin susah kita nak kira 1 year ni kan. Bukan susah lah. Bukan. Maksudnya kalau kita nak kira berapa jam kita guna telefon setahun tu mungkin susah lah kan. So kita buat ubah sikit soalan ni. Write a program that calculates telephone bill for a day. Mungkin satu hari je kita nak. Contohnya hari ni berapa jam kita guna telefon kita. Dan kita nak keluarkan berapa yang dia perlu bayar. Maksudnya rate ni 1 jam 0.05 ringgit lah. Ataupun 5 sen lah. Ini 1 jam kan ni. Ini 5 sen lah Murah je ni. Tak apa. Cakap saja tak nampak lah. Saya buat soalan baru lah. Okay. Kita nak tengok coding Kalau flow algorithm tu mungkin straightforward je. Okay, katakan write to program that calculates
Telephone bills for a day. Cari je. Okay. The charge from telco is, katakan minit berapa sen lah, 3 sen lah, katakan 0.03 sen RM. Okay, 3 sen per minit. Okay. The user need to input ataupun masukkan the minutes lah. The minutes. You see. Okay. Hari tu. Okay. So, itu soalan dia. Soalan sikit. Okay. Write a program. So, tulis program yang kira bil 1 hari. Okay. Yang dia perlu masukkan adalah berapa minit yang diguna untuk 1 hari tu. Okay. Dan charge dia adalah 3 sen 1 minit. Okay. So, soalan ni. So, sekarang ni saya tak nak tunjuk. Untuk kita buat coding ni, kita kena ada dipanggil compiler lah ataupun IDE ataupun software lah. Software untuk kita buat coding tu. Mungkin kita akan guna NetBeans. Tapi untuk yang ni saya tak nak install apa-apa. Kita guna saja software yang online. Jadi kita buat coding online saja. Just nak tengok syntax saja. Tapi kalau kita nak buat betul-betul coding, kita kena buat dekat PC kita lah. Tapi since you all tak belajar lagi, saya just tunjuk yang online version saja. So, boleh masuk kat sini ya, demo compiler ni. Ni saya letak dekat chatting tu, dekat chatting webex tu. Link dia masing-masing boleh masuk lah. Okay, dekat link webex tu saya dah masukkan. Bila kita buka ni, dia akan ada satu browser ni. Dalam browser tu, kita guna browser. w3school.com Nanti kita pilih Java. Dia ada editor untuk bahasa lain pun So, ini format Java. Kalau kita buka ni, yang link saya bagi tu, dia akan keluar macam ni lah. Cuba kita besarkan. Okay. Ini memang macam ni. Coding dia kalau Java lah. Kalau C lain, kalau bahasa-bahasa lain, dia lain lah. Dia mesti, coding kita mesti berada di dalam kelas main. And then dalam function ni, dia panggil function lah. So, dalam coding ni, dia ada buka, tutup ni. Tutup ni panggil bracket Open bracket ni, close bracket. Dia mesti ni lah. Untuk Java, dia tunjuk macam ni lah. Okay. Untuk Java dia mesti public class main, lepas tu bracket. Ni mesti macam ni lah, tak boleh ubah lah. Tak boleh nak tukar ni, nak buat utama lah, tak boleh lah. Memang dia dah macam ni. Main pun kena M ni besar. Okay, so dalam ni kena ada buka sini and then tutup bracket. Okay. And then coding dalam dia mesti dalam function juga. Function tu maksudnya sini saya di sini. Okay. Dia mesti function ni macam ni lah declaration. Nanti you akan belajar lah function. Tapi dia mesti dalam format macam ni. Mesti dalam ni. Public static void main dalam kurungan string argument S ni. Tutup kurungan. Lepas tu ada buka bracket, tutup bracket. Ini semua di dalam main. Dia memang macam ni. So coding kita kena berada dalam ni. Di dalam ini. Di dalam dipanggil yang ni lah. Kita panggil function lah. Yang ni kita panggil function main. Okay, so coding mesti berada dalam ni. Contohnya kita nak printkan dalam komputer kita ni, dalam display kita ni, kita nak printkan satu perkataan, kita boleh guna arahan system.println salam. Untuk bukan, kena ada semicolon belakang dia.
Ini syntax dia lah. So kena follow lah. Macam kalau flow algorithm tu kita nak print tu just buat ini saja kan. Tapi dalam coding kita tambah lah ni. System.println buka kurungan, ada double quote tu, and then kataan kita. Tutup double quote, tutup bracket, dan tutup. Betul? Bracket lah And then kena ada semicolon ni. Ni penting semicolon. Okay, boleh run kat atas ni. Dia akan keluar result kat sini lah. Printline. System.println. Kalau ada error dia keluar macam ni, dia beritahu kat line mana, ni tak nampak line 4. Ni line 4 line 4. 1, 2, 3, 4. Dekat position sini dia kata ada error system.out system.out.println. Okay. Run. So output dia akan keluar kat sini. Dia keluar salam. Contoh kita buat error, kita terlupa letak tanda semicolon. Dia setiap line kena letak semicolon. So kalau kita tak letak semicolon, dia keluar error. Dia beritahu lah. Expected benda ni selepas ini. Satu error. Okay. Tapi kan kita terlupa tutup satu. Okay, terlupa tutup ni. Ni kita dah buka, dia mesti pair. Kalau kita buka macam ni, kita buka bracket, kena tutup bracket. Ini kita buka kurungan, kena tutup kurungan. Ini kita buka double quote, ini simbol ni nama double quote. Kita tak tutup ni. Tengok apa error ni. Buat error. Unclosed string literal. String tu kataan lah. Kataan yang kita tulis tu namakan string. Dia kata tidak ditutup string ni. Kita letak tambah satu lagi. Right. Compile dia lambat sikit sebab dia compile dekat server, dekat online tu. Right. Saya kau doktor. Doktor, saya ada soalan. Tadi doktor tunjuk yang salam. Ya. Doktor tunjuk yang soalan tu, salam tu dia ada pengikat kata kan. Kalau kita buang dua-dua doktor, dia jadi macam mana? Okay, tengok lah. Dia buang dua-dua ni, salam ni dianggap sebagai variable. Dia bukan sebagai string, dia satu variable. Nanti tengok apa itu. Kita tak letak so dia akan beritahu cannot find symbol. Kalau dalam flow algorithm tu dia kata variable tu kita tak assign lagi. Terima kasih doktor. Ni macam simbol, macam X lah. Simbol tu macam X lah. Kita ada X kan. X sama dengan 10. Okay, kita katakan X ni adalah variable. Jadi salam ni dia anggap sebagai variable, dia anggap macam X ni. Kalau macam ni boleh dia akan print lah X tu. Ini dijumpa lah simbol ni sebab tapi kita tak declare. Apa, satu-satu lah. Okay, kalau kita nak print salam, kena ada sebab salam ni adalah string kita nak print ayat je. Bukan nak print variable. Kalau flow algorithm, kita tengok flow algorithm lah. Tak apa, kita buka yang dah submit. Okay, kita buka salah satu. Karya ada atas sekali, so dia akan jadi contoh lah. Okay. Saya punya foto ni tak berapa jadi foto. Open ke benda lain. Open ke depan lah. Okay, yang ni yang kita buat. Variable ni adalah variable. Count tu adalah variable. Variable lah. Kita akan tunjuk. So simbol tu yang ada keluar error tadi tu cannot find simbol, dia cannot find variable ni lah. Kita tak declare lah benda ni, kita tak di assign dia integer ke string ke sebab dia kata cannot find.
Tak apa, biar dulu nanti pening kan. Okay. So dalam flow algorithm bila kita nak print sesuatu value tu dia mesti ada variable ni variable mesti ada satu variable dalam coding ni mesti ada variable. Kita nak print apa-apa mesti ada variable. Dan variable ni dia mesti ada jenis dia. Contoh saya buat contoh saya buat x lah. Kita dah masuk tajuk variable x. Okay, x. Kita buat x tu sama dengan 10. And then kita nak print nilai x. Kita nak print x. Kita nak print x. Okay. Ini kita nak print variable x. Kalau kita nak print huruf x, macam ni. Okay, ini kita print huruf x. Kita nak print variable x, iaitu 10 ni. Kita tak perlu letak benda ni. Okay, tapi variable dia mesti ada jenis. Okay, variable mesti ada jenis. So, x ni disebabkan kita guna 10 ni, dia integer lah. So, dalam Java, integer kita declare dia depan dia, integer x. Dia tak perlu tulis integer macam dia. Ini syntax Java di int saja. Untuk kita tahu x tu adalah integer. Terang so dia akan print 10 lah. Kenapa dia tak print huruf x ni? Sebab dia adalah variable, dia akan berikan content bagi variable tu. Saya buat sekali lagi. Nampak saya besarkan lagi. Okay, saya buat macam ni pula. Saya print tapi bukan x, saya print dalam kod x. Yang apa yang keluar? Dia akan keluar x. Kenapa dia tak keluar 10? Sebab memang kita print huruf ataupun perkataan x. Nampak guna benda ni? So dia untuk kita guna string lah. Ini dipanggil string String tu ayat lah String tu ayat lah. Kita nak print ayat, kena letak benda ni dan kena ada ni. Double quote lah ataupun tingkat kata. X. Okay, kalau kita nak print variable tu, iaitu variable kita nak print yang ni, kita bukan nak print huruf dia, kita nak print variable dia. Apakah value bagi X tu? Kena buang yang ni. So dia keluar lah 10. Kalau kita tukar sini nombor lain, kita run, dia akan printkan bukan X tu, dia akan printkan value X, value bagi variable X. X saya tak letak jenis saya buang. Apa error yang keluar? Penting kita baca error yang keluar tu. Nak faham? Dia kata cannot find symbol. Simbol tu apa? Variable lah. So dia tak jumpa X ni. Sebab kita print X ni tak jumpa lah X kan. Ataupun kita nak assign X, dia tak jumpa X. Sebab apa? Variable X ni tak jumpa sebab apa? Sebab kita tak declare lah. Kita tak declare ataupun declare lah. Variable tu kita kena declare ataupun letakkan dia sebagai dengan ada jenis lah, type. Okay, cannot find symbol, tak jumpa. Ini X ni tak jumpa. Ni dua error dia sebab sini pun tak jumpa X tu apa, sini pun dia tak tahu X ni apa. X ni simbol ke apa? Kalau simbol mesti ada type. Dia tak tahu. Jadi kita yang first ni dah ada error ni. Ini error yang kedua. So dua error lah ni. Okay. So ini dia tak tahu X ni simbol apa. Adakah dia simbol? Jika dia simbol kena ada jenis. So type of variable dalam Java ni dia ada integer. Okay. Integer nombor macam ni lah. Okay. Dia boleh juga jadi double. Double tu jenis nombor yang ada perpuluhan. Ni kalau dia adalah double, dia ada nombor perpuluhan. Katakan kita buat integer tapi kita assign nombor perpuluhan. Boleh tak? Integer ni bukan nombor perpuluhan, nombor apa panggil? Nombor yang tidak ada perpuluhan lah. Okay, katakan nombor X ni integer tapi kita assign double. Jadi macam mana? Incompatible type maksudnya type yang tak betul lah. Ini nombor ada perpuluhan tapi dia integer.
So dia akan keluar error incompatible type. Type tak sama lah. Yang possible logic conversion tu. Dia beritahu lah double to integer. So dia kena betul lah kalau kita nak guna nombor X ni sebagai ada nombor perpuluhan, guna double. Run. Kalau dia nak tanya on je mic tu. Ada satu lagi float. Float ni samalah dengan double. Cuma dia dari segi precision dia, dari segi berapa jumlah incompatible float. Kita support sini. Double. Okay, so kena double lah. Float tu mungkin bahasa lain kot, Java guna double. Apa lagi? Jadi kita dah tengok saya buat komen, kita nak tak komen ni, kita letak tanda macam ni, slash ni kita boleh letak je apa-apa coding kat sini. Dia bukan coding lah, dia komen lah. Kalau saya mulakan dengan tanda yang ni, dia takkan ada error. Sebab tu dia consider sebagai komen lah, dia takkan execute kan ni. So takkan ada error lah ni walaupun saya letak apa-apa ni kan. So yang kita dah tengok tadi, integer, kita dah tengok double, apa lagi variable type dia. Kita ada character. Okay, character. Character ni macam mana? Character ni macam huruf. Satu huruf saja. Satu huruf. Contoh ni A, B, ataupun C. Itu character. Dia tak boleh. CD tu dah tak jadi character lah. Character hanya satu huruf saja. Satu pun satu huruf saja. Dua pun satu huruf. S. Tapi untuk character kita kena letak simbol macam ni ya. Sekejap. Saya check lah. Dan Java dia lain sikit. Ni kena guna satu. Okay, so tak ada error. Kalau kita tak letak benda ni, tapi ni adalah variable character, terang apa error dia. Dia akan keluar error. Then, macam tadi, integer double. Buat ni nota lah ke. Yang ni tak perlu quote lah. Quote tu ya tanda tu lah. Tanda pengikat kata. Ini pun double tak perlu quote, tapi character perlu quote. Tapi single. Apa maksud single? Inilah. Satu je. Yang dua macam mana? Yang dua dipanggil double quote. Yang ini. Ini double quote. Kalau kita guna character X tapi kita assign double quote dengan huruf ni, dia akan ada error macam ni lah. Dia akan keluar dia kata string. Kalau double quote ni dia kata string. Ini adalah string. Nak convert kepada character tak boleh lah. So kalau ni kena guna single saja. Okay, saya ulang balik. Kita sekarang ni tengah tengok konsep variable dalam Java. Okay, so boleh lah. Katakan saya kata dia satu huruf kan. Katakan saya nak buat dua huruf. Jadi tak? Terang lagi. Dia akan keluar error lah. So, karakter dia mesti satu huruf saja. Dia satu huruf saja. Itu karakter. Kalau dua huruf, dia akan jadi error. So, kalau nak letak banyak huruf macam mana? Mana saya nak buat S, A, L, A, M. Macam mana? Oh, tak boleh guna karakter. Yang ni kita guna apa? Kita guna string. Okay, letak lagi. String. Okay, ini perlu quote. Tapi double quote. Okay. Tengok jalan dulu jadi macam ni. Ini dia akan print je variable ya. So tak kisahlah kita assign variable apa-apa value, dia akan print value tu lah.
Okay, tidak ada masalah. Kalau guna single quote untuk string, single quote ni double quote, single quote. Kan. Dia akan ada error. Tapi ada language lain, contohnya PHP ke, ataupun C ke, dia mungkin tak ada error. Tapi Java ni ada error. So, kena hati-hatilah. So, kalau string, mesti guna double quote. Right? And baru tidak ada error. Okay. Okay. Nanti kita tengok soalan kita. Disuruh write program, pertama kita kena input minutes lah. So sekarang ni kita tak belajar lagi input, kita just buat saja variable. Katakan untuk input minutes ni usage dia, kita buat X. Okay, charge ni kita katakan C, variable C. Telefon bill dia ni kita buat B. Ataupun dia boleh je kita nak nama panjangkan dia. Ataupun ni charge. Charge ini usage. Right? Bermaksud ni mana dah hilang lah. Okay. Ni variable ni, nama variable ni tak sebenarnya X. Kita boleh buat macam tadi, X saya tukar kepada usage. Dia boleh je, nama panjang pun boleh. Okay. Tapi dia tak boleh dia nak buat X, SS pun boleh. Tapi dia tak boleh bermula dengan contohnya saya buat 1X. Ini masih lagi variable. Pun tak boleh lah. Kita nak declare variable, dia ada syarat dia. Dia mesti tak boleh bermula dengan nombor. Dan dia tak boleh ada space. Contohnya saya nak buat X1. Saya buat X1 macam ni. Ini tak ada space. Patut tak ada masalah lah. Ni sebab ni Saya komen dulu yang ni. Okay. Kita try ni tak ada masalah. Kita fokus yang atas je. Tapi dia tak akan keluar apa-apa lah kot. Jadi berpusing kot. Dia tak akan keluar apa-apa lah. Tapi kalau kita buat salah, katakan X, kita buat space. Ni tak boleh, dia tak boleh ada space untuk declare variable. So, dia akan keluar error lah. Dia keluar error. Kalau biasanya kita nak buat space dalam ni, kita akan guna underscore. Okay, X underscore 1 ataupun tak guna underscore pun direct lah. Ini tak keluar apa-apa lah. Ini tak ada error pun sebab kita tak print ni. Tak ada error. Lepas tu simbol lain pun tak boleh guna. Contohnya kita nak guna add alias1 nak jadikan nama variable. Tak boleh juga. Tak support dalam Java. Ataupun kita nak guna x-1. Nak guna variable macam tu. Nama variable x-1. Pun tak boleh juga. Itu syarat-syarat variable dalam ni. Okay. Cuma kita buat soalan ni sikit. Buat masa dah nak habis ni. Tapi nak tanya boleh je tanya. Okay. Soalan dia. Dia kata kita kena ada berapa variable kat sini. Kita kena ada bill, kena ada charge, kena ada usage. So, kita buat variable tu, contohnya bill. Bill semicolon, kena ada semicolon. Setiap tu kena ada semicolon. Charge, semicolon, usage, semicolon. Okay, nak declare variable kena ada type. So type apa ni? Bill. Bill nak guna integer ke, nak guna double ke, nak guna string? Apa isu? String.
String. Okey, string. String bill ni adalah jumlah dia ataupun contoh bil lah. Contoh bil mungkin RM3.30. Ini contoh bil. Jadi ni bukan string Kalau string tu jenis ayat So bil ni adalah kalau kita guna integer dia isu lah, ada isu sebab dia ada perpuluhan. So bil ni kena buat double. Charge ni memang kena buat double lah, dia 0.03. Kalau kita buat integer tak salah, double charge sama dengan 0.03. Usage ni yang kita kena masukkan So saya buat contoh contohnya kita kata untuk hari tu user guna selama 50 minit. Okay, 50 minit. Right? Yang ni dia suruh kira Macam kita nak kira. Ini kita akan print last sekali print bill Kita akan print last sekali print bill. Tapi sebelum nak print kita kena kira lah dulu. So bill tu sama dengan charge kali. Ni kali dalam Java kali di dalam simbol asterisk ni. Guna asterisk ni. Dia tak boleh guna kali ni. Kali ni huruf X. Kena guna asterisk. Charge kali usage. Berapa minit kan. Ni macam kalau flow algorithm tu yang proses tu lah. Okay, yang proses tu. Ni kita buat tambah-tambah tu kan. Ni proses. Okay, kita run. Usage ni kita tak declare. Ini mungkin kita masukkan integer lah sebab dia 50.5 kita tak nak lah. Kita nak 50 minit lah ataupun 80-an Ini error kita baca error ni cannot find symbol. Kalau cannot find symbol itu variable kita tak betul lah. Seperti tadi saya tak declare integer. Run. So dia kira lah 50 kali ni dapatlah bill ni. Okay. So katakan sebelum nak keluarkan jumlah bill ni kita nak tulis ayat sikit. So kita boleh tulis kat sini. Kena nak keluarkan ayat gunakan macam ni. And then kita combine dengan bill buat tambah. Jumlah bill sama dengan. Okay. Ini string tambah dengan bill. So dia akan print macam mana. Dia akan keluar jumlah B 1.5. Katakan jumlah B ataupun kita nak print atas ni. System.out. Kita tambah lagi nak print lagi line baru. Line. Kita kata penggunaan campur usage. Campur lagi. Berapa minit dia guna Itu run. Okay, so penggunaan dia akan ambil yang kita masuk ni 50 minit. Yang bawah ni jumlah B campur B yang dia dah kira ni. Kita sebab 83. Dia keluar lah ni 83. Ini jumlah B ni panjang lah sebab dia double ni. Okay, itu saja. Simple punya ni lah. Tapi boleh try untuk exercise. Ada 2 lagi exercise tu boleh try. Kalau tak jadi boleh tanya saja. So itu saja kelas kita hari ini. Nanti ada video ni. Siapa yang tak sempat tengok semua nanti boleh tengok video ni. Okay, ada soalan tak? Lepas tu boleh try sendiri ya. Boleh try sendiri. Guna yang online saja. Tak perlu install apa-apa lagi. Sebab you all tak masuk kuliah lagi kan.
Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.